Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki dalam daurah hadis daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Yang pada kali ini menarik, kita akan membicarakan sebuah hadis yang mana ia disebutkan, disabdakan Nabi SAW berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim untuk sama-sama melakukan, iaitulah amar ma'ruf dan nahi munkar. Apakah ia? Mari sama-sama kita ikuti hadis pada kali ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dalam satu hadis yang diceritakan daripada sahabat bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa ia telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, iaitu perkataannya. Dan jika dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, pada hadis ini terletak satu perkara yang sangat penting yang dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu kita sebagai umat Islam bukan hanya kita melakukan amalan saleh, bukan hanya kita melakukan ibadah kepada Allah, bahkan ketaatan dan kebaikan hanya untuk diri kita, tetapi kita memiliki tanggungjawab untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga menghalang, menasihati orang lain supaya tidak melakukan kemungkaran. Kerana apa? Sebab Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, "Inni ja'ilu fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, ingin menjadikan di bumi itu khalifah. Maka khalifah itu adalah kepemimpinan, sesuatu yang dipanggil tanggungjawab kepada diri kita, iaitulah di antaranya untuk mengajak orang kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada melakukan kemungkaran dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal demikian, apabila kita menjadi, kata Nabi SAW, di kalangan umat Islam yang bergaul dengan orang lain, maka di situ kita mendapat hasanah kerana kita mengeratkan hubungan silaturahim. Kita boleh melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, iaitu mengajak orang kepada ma'ruf, kepada kebaikan, dan menghalang orang lain dari perbuatan mungkar. Manakala kalau kita terasing daripada orang-orang lain, kita juga pada hari ini boleh melakukan amal ma'ruf nahi munkar dengan pelbagai cara. Ada dengan cara secara online, ada dengan media sosial dan sebagainya. Maka inilah hebatnya Islam, iaitu kita bukan hanya jaga diri kita, tapi kita memiliki tanggungjawab untuk sama-sama menjaga saudara-saudara kita, bahkan orang lain, masyarakat, dari perbuatan yang merosakkan manusia, bahkan merosakkan keadaan sosial, begitu juga agama. Oleh hal demikian, para penonton dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, disebutkan Nabi SAW, apabila kita bertemu dengan satu perbuatan yang mungkar, iaitu perbuatan yang membatasi atau melampaui kepada batas syariat Allah Subhanahu Taala. Sebagai contoh, perbuatan mungkar yang dilakukan secara besar-besaran ataupun dilakukan secara ramai-ramai. Kita lihat pada masyarakat yang mungkin melaksanakan hal-hal demikian, seperti percampuran antara lelaki dan perempuan secara beramai-ramai dalam keadaan sosial, dalam keadaan keruntuhan moral. Maka sebagai seorang beriman, kita mesti memiliki kerisauan terhadap hal-hal ini. Ia seperti juga konsert yang dilangsungkan, maka sebagai seorang yang memiliki kuasa atau memiliki kekuatan, dia perlu menggunakan kuasanya untuk menghalang perbuatan mungkar itu daripada ia berlaku. Melainkan kalau perkara tersebut dia tidak mampu melaksanakannya, maka hendaklah dia menegah dan mengajak manusia jauh daripada perbuatan mungkar itu dengan perkataan dia. Begitu juga kalau dia dengan perkataannya juga tak mampu untuk menghalang mereka,
mestilah dengan hati kita. Sebab itu ini adalah tingkatan yang disebutkan usaha-usaha umat Islam supaya tidak berlaku perkara yang kita tidak ingini. Antaranya bala bencana seperti keadaan tanah runtuh, keadaan banjir, keadaan yang merosak alam semesta ini disebabkan kemurkaan Allah yang menimpa terhadap manusia-manusia. Bukan hanya kepada orang beriman, bukan hanya kepada orang yang tak beriman, tetapi juga kepada orang beriman yang tak mahu menghalang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Inilah yang Allah ceritakan dan Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana berlakunya di kalangan umat-umat yang terdahulu yang ditimpakan dengan bala bencana, kaum Thamud, kaum Ad, bahkan apabila kita ceritakan kaum yang selepas daripada itu, kaum Nabi Lut alaihi salam, yang mengamalkan budaya songsang iaitu LGBT, yang menyebabkan bukan hanya seluruh kaum-kaum tersebut ya dimusnahkan oleh Allah SWT, hatta ya Allah Taala membawa memerintahkan malaikat Jibril mengangkat seluruh kotanya, harta mereka, rumah mereka, semuanya dibinasakan oleh Allah SWT dengan diangkat setinggi langit lalu dihempaskan. Dan buktinya hari ini adalah laut mati yang terletak di Jordan. Itulah kesan dari peninggalan kaum Nabi Lut yang telah melakukan perbuatan iaitu songsang, menyukai daripada sama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah min zalik. Dan keadaan ini Allah ceritakan dalam Quran. Dan kita lihat subhanallah, di antara mereka yang mengajak manusia menghindari perbuatan itu adalah Nabi Lut alaihi salam dan juga anak-anaknya. Ya, kita lihat di sini isterinya Nabi Lut alaihi salam diceritakan bahawa dia telah mengingkari suaminya, bahkan mengingkari Allah dengan mereka telah bersekongkol dengan isterinya, telah bersekongkol dengan kaum ini. Maka akhirnya Allah memusnahkan daripada isteri Nabi Lut alaihi salam, walaupun isteri seorang nabi. Ya Allah, berarti maksudnya kalau seseorang itu duduk dalam keadaan beriman sekalipun, tetapi dia tak mahu untuk menghalang, tak mahu untuk mengajak manusia meninggalkan perbuatan dosa, bukan hanya kaum yang buat itu yang kena, tapi bersama-sama dengan dia pun kena. Tetapi kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengajak kaum dia bersama dengan anak-anaknya, mengajak kaumnya untuk menghindari perbuatan ini, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sebagai orang beriman harus ada datang rasa takut dalam jiwa kita ke atas beberapa perkara yang telah Allah tunjukkan kita saban tahun, dengan COVID-19, kemudian dengan berlakunya banjir yang besar di kawasan di sekitar Malaysia ini, dengan berlakunya musibah-musibah yang kita lihat ia semakin hari ia berlaku semakin nampak dan jelas dalam kehidupan kita. Justru sebagai seorang beriman, kita harus kembali kepada Allah Ta'ala, memohon keampunannya dan mengajak saudara-saudara kita untuk tidak terjebak dengan perbuatan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kerana bukan hanya mereka yang melakukan saja akan terkesan, tetapi akan juga mengenai orang-orang yang beriman. Sebab itu kita kena sama-sama mengajak saudara kita, bermula daripada keluarga kita. Jauhkan perbuatannya Allah murkai, jauhkan diri kita dari perbuatannya Allah Ta'ala tidak sukai. Begitu kemudiannya kepada kejiranan kita, kepada masyarakat kita, para pemimpin masyarakat perlu mengambil peranan untuk sama-sama mengajak manusia meninggalkan perbuatan dosa. Begitu juga para pemimpin di masjid-masjid, di surau-surau kena selalu menasihatkan kepada masyarakat untuk sama-sama kita kembali kepada Allah. Setelah Allah pulangkan kembali keamanan bagi kita, apabila Allah telah uji kita dengan COVID, Allah uji kita dengan banyak perkara yang lain, maka setelah Allah pulangkan nikmat itu, janganlah kita menjadi alpa dan lupa kepada Allah SWT. Dengan itulah Nabi SAW memberikan pesanan kepada kita, jika tidak pun hendaklah fa'illam yastati' fabiqalbih. Kalaupun kita tak mampu halang manusia dengan kata-kata kita, dengan kuasa yang kita ada, maka jadilah orang yang tidak meredai perbuatan yang dosa itu, dengan kita sama-sama meninggalkannya, dengan sama-sama kita bermuafakat untuk menjauhkannya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya sehingga terjauhnya kita dan masyarakat kita dari perbuatan dosa dan terjauhnya kita daripada bala bencana. Dan mudah-mudahan kalaupun kita diuji oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan ujian itu bukanlah sesuatu kemurkaan Allah, tetapi sesuatu yang mengangkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah mengampuni kita dan memberikan kita yang disebutkan dengan pahala dari kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah akan jari kita dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan untuk akhir sekali, para penonton dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, kita mestilah sama-sama
berusaha menyampaikan kepada sekalian umat manusia, bahkan sahabat-sahabat kita yang ada di media sosial dan sebagainya. Gunakanlah medium itu untuk sama-sama menyebarkan nasihat, iaitu nasihat ke arah kebaikan, nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan dengan itu menjadi amar ma'ruf dan nahi mungkar kita, yang menjadi hujah kita di hadapan Allah, bahawa dalam kehidupan kita juga melakukan usaha-usaha mengajak manusia kepada kebenaran, usaha-usaha untuk mengajak manusia meninggalkan keburukan. Walaupun kita tidaklah seperti diuji Nabi SAW yang dibaling batu saat dakwah Nabi, tapi mudah-mudahan sedikit dari usaha kita ini mengajak kepada kebaikan dan mengajak manusia meninggalkan keburukan itu menjadi satu dalil dan juga hujah kita di hadapan Allah, bahawa kita juga hamba yang ingin mencontohi Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni kita dan masukkan kita di dalam hamba-hambanya yang mendapat syurga, rahmat serta juga keredaan Allah SWT, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.